Ya, Ustaz. Alhamdulillah, lega dah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya fattah wa ya fattah, ya alim ya alim, wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 8 Julai 2021, pengajian pukul 3 petang, iaitu asas nahwu dan saraf surah Al-Mulk ayat yang ke-8. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua ibu Khairiyah, ibu Maimunah, ibu Baharia, Puan Aisyah, ibu Marusa dan sebagainya lain, insyaAllah ya. Alhamdulillah. Jadi boleh minta maaf ya, tadi tu rupanya suara tak dengar pasal masa yang sama saya teronkan saya ni speaker ni, speaker ni kan, teronkan Bluetooth, patutlah dia tak dengar suara saya masuk dalam ni, patutlah bergema je bunyinya, apa ni ibu dengar bergema kan. Minta maaf ya. Okey. Nasib baik saya perasan, tak perasan tadi rugi je batal kelas kan. Boleh kita sambung ayat yang ke-8 surah Al-Mulk insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tengok dulu pada takadu tamayyazu. Takadu tamayyazu. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab kita ada fi'il yang kita panggil fi'il muqarabah. Saya tulis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama fi'il tu fi'il muqarabah. Allahu akbar. Saya tulis kejap. Tempat saya ni terbasah, terletak air tadi, basah. Sekejap ya, selap. Dululah ibu yang kena kabut sikit lah. Okey. Nama fi'il itu adalah fi'il muqarabah nama dia ya. Okey. Itu dia. Nampak tak? Saya tulis kat sini lah. Af'al muqarabah ni, kada yakudu. Tamayyaza ni bukan yang ni, kat sini. Kada yakadu kaudan tu, af'al muqarabah nama dia. Af'al muqarabah. Apakah dia mana af'al muqarabah? Maksudnya ada fi'il-fi'il dalam bahasa Arab yang memberi mana hampir, terjemahnya hampir-hampir. Cuba ibu tengok terjemah ibu. Apa terjemah pada yakadu, takadu, apa terjemah dia takadu? Mesti maknanya hampir-hampir, betul tak? Cuba tengok terjemah ibu yang tu dia, terjemah takadu ni. Kan hampir-hampir kan terjemah dia kan.
Terjemahnya hampir-hampir, maksudnya itu dipanggil muqarabah, dekat-dekat. Hampir-hampir, dekat-dekat. Macam tu ya. Nyaris-nyaris. Ini namanya af'al muqarabah. Af'al muqarabah ni buaya, dia macam fi'il qitah juga. Dia ada isim dan khabar dia. Dia masuk pada jumlah ismiyah. Contoh macam fi'il qitah kan. Contoh kita kata Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Bila masuk kana jadi kana Zaidun qa'iman. Itu fi'il qitah. Tapi kalau kada macam tu jugalah. Contoh kita kata, cuma kalau kada ni dia punya khabarnya dalam bentuk fi'il mudhari'. Nampak tak? Kan? Takadu kat sini. Yakadu ni jadi takadu. Tamayyazu fi'il mudhari'. Sekejap lagi kita bincang insyaAllah. Sekejap lagi kita bincang. Jadi takadu tamayyazu minal ghais. Apa dia takadu tu fi'il mudhari'. Kada yakadu masdarnya kaudan. Ibu ayah dalam bahasa Arab ada juga fi'il madhi kada. Tapi mudhari'nya yakidu. Kita jumpa juga kadang-kadang fi'il madhinya kada, mudhari'nya yakidu. Tapi kalau fi'il muqarabah ni, kada mudhari'nya yakadu. Yakadu. Okey? Masdarnya kaudan. Apa makna kada yakadu? Maksudnya hampir-hampir. Tapi kalau kada yakidu macam ni. Ada juga kita jumpa kada mudhari'nya yakidu. Masdarnya kaidan. Okey. Kada yakidu, kaidan. Kan? Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Jumpa tak dalam Quran? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Itu kalau kita jumpa kada mudhari'nya yakidu, masdarnya kaidan. Maksudnya apa kalau kada ni? Kada yang ini maksudnya tipu daya. Membuat tipu daya, membuat helah. Tapi kalau kada mudhari'nya yakadu macam ni, kada mudhari'nya yakadu maksudnya hampir-hampir. Ibu yang nampak tak sekarang ni? Nampak tak? Kada sahaja mudhari'nya ada dua jenis. Satu kada yakadu, satu kada yakidu. Kalau kada yakudu hampir-hampir, kada yakadu hampir-hampir, kada yakidu tipu daya. Siapa baru tahu, siapa ulang kaji. Siapa yang baru dengar benda ni? Siapa yang baru dengar pasal kada? Dan siapa yang baru tahu kada ni rupanya, oh ada kada maksudnya hampir-hampir. Ada kada maksudnya tipu daya. Jadi boleh, Ustazah Fatimah ulang kaji. Mengurusan ulang kaji, Masya Allah, bagus ya. Ibu Marusa dah belajar 8 tahun ni boy, bagus, Masya Allah. Jadi boy ya, nampak tak kita jumpa sekarang ni? Kada yakadu. Tadi dalam ayat lain kada yakidu. Ada dua terjemah dia. Jadi boy ya, itu penting kita tahu setiap kalimah dalam bahasa Arab tu, dalam Quran ni kita tahu asal dia macam mana. Okey? Jadi takadu daripada yakadu ni lah, fi'il mudhari' dia. Okey. Ibu ayah ni dalam masya Allah Ta'ala, untuk takadu itu adalah fi'il mudhari'. Dia adalah fi'il mudhari' kotak yang keberapa? Fi'il mudhari' kotak yang keempat. Ni dia, kotak keempat. Yakadu, yakadani, yakaduna, takadu. Ini takadu. Okey, jadi bahawa takadu tu dia punya isim, dia bukan fi'il, dia bukan ada fa'il ya. Dia ada isim dan khabar dia. Dia macam kana. Kana tak ada fa'il. Kana ada isim dia dan khabar dia. Okey, mana? Jadi takadu agak-agak isimnya muzakkar ke muannas? Isimnya dhamir huwa ke hiya pada takadu tu ibu ya. Dalam ayat takadu tu agak-agak dia punya isim dia huwa ke hiya. Mestilah isimnya hiya, mestilah isimnya hiya, betul Ibu Khairiyah. Mestilah hiya. Maksudnya isim dia tu muzakkar ke muannas ibu ya? Agak-agak isim dia tu muannas betul. Jadi apakah kalimah paling sesuai untuk jadi? Kembalikan dhamir hiya ni yang jadi isim dia ni, kembalikan pada kalimah mana yang paling sesuai. Tengok belakang dia, mana yang paling sesuai. Kita tengok kat belakang, mana yang paling sesuai untuk dijadikan isim dia.
Kalimah apa? Tengok ayat 7. Okey. Daripada ayat 6. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ayat 7 pun tak ada sebut. Ayat 7 semua sebut domain saja. Ayat 6 ada sebut apa? Kalimah apa ibu dalam ayat 6? Satu kalimah yang muannas dalam ayat 6 betul Ibu Fatimah jahannam. Ibu ya, kalimah jahannam walaupun tak ada tamal butah wal a'yadzubillah ya, jahannam Allah lindung kita semua insya-Allah. Walaupun tak ada tamal butah tapi kalimah jahannam dikira muannas. Maka di sini ibu ya, takadu hampir-hampir ia. Hampir-hampir ia. Ia tu apa? Hampir-hampir ia. Agak-agak hampir-hampir ia. Ia tu apa? Iaitu jahannam. Hampir-hampir ia iaitu neraka jahannam itu tamayyazu. Okey. Jadi untuk perbahasan kadaya kadu tadi, dia ada isim dan khobar dia. Okey. Saya tulis sekejap ibu ayah ya. Okey. Sekejap ya. Apa tak? Takadu tamayyazu ibu ayah. Takadu ini fi'il muqarabah. Fi'il muqarabah ada apa ibu ayah? Ada fa'il ke ada isim? Dalam dia ada fa'il ke ada isim ibu ayah? Takadu ni? Ini fi'il mudhari' kan, tapi untuk fi'il muqarabah ada isim dia. Ada isim dia. Isim dia dhamir hiya. Dalam dia ada isim dhamir hiya kembali kepada jahannam. Dan ibu ayah specialnya untuk kada ni fi'il muqarabah ini khobarnya dalam bentuk fi'il mudhari'. Khobarnya bentuk fi'il mudhari' ibu ayah. Khobarnya memang bentuk fi'il mudhari'. Jadi ini fi'il muqarabah dalamnya ada isim. Mana khobarnya? Tamayyazu adalah khobarnya. Ibu ayah, tamayyazu ni fi'il mudhari' daripada bab apa agak-agak yang kita dah belajar? Cuba tengok saya bagi. Nampak? Tamayyaza ya tamayyazu. Bab apa ibu ya? Tamayyaza ya tamayyazu. Yang kita dah belajar. Bab apa tu ibu ya? Apakah nama bab? Tafa'ala ya tafa'alu. Tamayyaza ya tamayyazu. Bab apa namanya ibu ya? Boleh tulis dalam Arab boleh? Dalam Rumi boleh. Tamayyuzan. Nampak? Tamayyuzan. Agak-agak apa nama babnya ibu ya? Taf'il tak boleh ibu. Kalau taf'il mayyaza yumayyizu. Kalau taf'il ibu Maimunah mayyaza yumayyizu tamyizan. Isim fa'ilnya mumayyizun. Itu taf'il. Ni bukan buat taf'il ibu Maimunah, bukan. Dia nampak tak? Saya sebut tafa'ala ya tafa'alu agak-agak apa? Tak apa ibu. Ibu kalau tak dapat nak tulis boleh unmute sebut dengan saya. Saya boleh je terus bagi tahu tapi saya nak Ibu Bahria, tafa'ul, betul. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Okey. Kalau nak tulis macam ni, tulis ni. Macam saya bagi dalam surah Al-Mustahil peringkat 2 tu, tulis macam ni. Sekejap ya. Saya pun tak tahu mana filosofi. Tafa'ul. Macam ni. Tafa'ul. Tafa'ul macam tu ya. Bab tafa'ul. Okey. Ibu ayah, tamayyaza ya tamayyazu. Ya tamayyazu. Cuba kalau ibu ayah tasrifkan. Kalau kita tasrifkan ibu ayah. Okey. Tengok saya tasrifkan. Tamayyaza, kotak pertama ya tamayyazu. Dengar ya. Ya tamayyazu. Ya tamayyazani. Ya tamayyazuna. Kotak keempat ta tamayyazu. Nampak? Bukan tamayyazu tapi ta tamayyazu. Ini ya tamayyazu, ini ta tamayyazu. Tapi dalam ayat tamayyazu ke ta tamayyazu? Pertama ke kedua? Dalam ayat kita tamayyazu pertama ataupun ta tamayyazu yang kedua? Dalam ayat kita baca macam mana?
Kita baca dalam kita tamayyazu kan. Tapi yang kita baru belajar fi'il muqarabah khabarnya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau ni ya tamayyazu, kalau kotak nombor 4 tamayyazulah, ada 2 ta. Jadi timbul tak persoalan ni buaya. Siapa ingat perbahasan kita masa kita buat tafsir itu? Ingat tak perbahasan masa tafsir saya terangkan? Kadang-kadang bila ada fi'il mudhari' dimulakan dengan 2 huruf ta tamayyazu, boleh kita buang 1 ta. Asal tamayyazu adalah tamayyazu. Ibu yang saya ulang. Asal tamayyazu adalah ada 2 ta. Tamayyazu asalnya. Tamayyazu. Maka dibuang 1 ta, boleh dibuang 1 ta kerana ada berulang. Tamayyazu. Siapa baru tahu asalnya tamayyazu, siapa yang ulang kaji? Siapa yang ingat masa saya terangkan tafsir itu, ini ulang kaji lah. Oh, Ustaz Nuriman baru tahu ke? Okey. Ni tamayyazu asalnya ada 2 ta. Boleh buayah ya? Ibu Musa ulang kaji kan, itu saya terangkan. Asalnya tamayyazu, jadi tamayyazu saja. Ingat ni buayah? Fi'il muqarabah. Fi'il muqarabah pun kita baru belajar hari ni. Kebetulan kita jumpa. Fi'il muqarabah macam fi'il naqisah ada isim dan khabar. Cuma special fi'il muqarabah ni yang memberi mana hampir-hampir ni, khabar dia mesti fi'il mudhari'. Khabarnya mesti fi'il mudhari'. Okay, jelas ibu ya semua? InsyaAllah. Jelas ya? Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Takadu tamayyazu, hampir-hampirlah ia neraka tadi. Tamayyazu asalnya tamayyazu. Okey. Minal ghaiz. Ibu ayah, apa dia min? Min daripada kan? Daripada. Tetapi ibu ayah kadang-kadang min juga memberi makna kerana. Ta'lil. Memberi makna kerana. Apa terjemah min dalam Quran terjemah ibu ayah sekarang? Ibu ayah adalah kita punya nahwu sorof. Ibu ayah kena buka dukanya Quran terjemah. Pasal ia berkait rapat. Bukan masa tafsir je kita buka Quran terjemah. Nampak tak? Kerana. Padahal kita belajar min dari ataupun daripada kan. Ibu-ibu ayah yang belajar mustawa 1, saya terjemah min dari ataupun daripada. Dan saya kata terjemah daripada tu terjemah paling asas. Sekarang kita nampak terjemah min bukan hanya dari. Boleh juga terjemah kerana. Ibu Asimah punya terjemah dari kerana. Teringat lagu dari kerana mata tu kan. Dari kerana. Ataupun kerana saja pun tak apa. Boleh goyah ya. Jadi min huruf jar tanpa al-ghaiz. Al-ghaiz ni apa ibu ayah, kita dah belajar dalam tafsir. Al-ghaiz maksudnya marah yang luar biasa, bukan marah biasa-biasa. Kalau marah biasa-biasa apa dia? Ghadab. Ghadabun. Ghain ghadba. Ghadab tu marah yang biasa lah. Tapi kalau al-ghaiz, marah tu luar biasa. Marah tu yang bersangatan marah tu ghaiz. Antara sifat orang beriman, wal kazimin al-ghaiz. Ustaz saya terjemah wal kazimin al-ghaiz, dia menelan kemarahan dia. Dia marah sangat tapi dia telan kemarahan dia. Bukan senang nak buat tu. Al-ghaiz ni marah yang bersangatan. Tapi kita tak nak bincang tafsir, kita tengok. Min huruf jar tambah dengan al-ghaizu, asalnya al-ghaizu, maka jadi minal ghaizi. Minal ghaizi, al-ghaizi jadi majrur dengan baris bawah. Minal ghaizi. Terus ibu ayah ya. Jadi takadu tamayyazu minal ghaiz. Kemudian kullama. Ibu ayah biasa tak jumpa kullama dalam Quran? Kita biasa jumpa kullama ibu ayah. Kullama. Apa dia makna kullama? Kullama maksudnya setiap kali. Makna kullama setiap kali. Jadi kullama ni boleh kita boleh kata dia kullama ni, kenapa kita baca kulla? Kerana dia zarf zaman. Dia berkait dengan masa kan. Setiap kali, acap kali, macam itulah. Setiap kali, acap kali, itu melibatkan masa. Kita panggil dia zarf zaman tapi dengan makna apa? Ini tinggi sikit ni. Zarf zaman tapi dengan makna syarat. Dengan makna syarat. Okey. Contoh saya kata syarat ni macam mana ibu ayah ya? Makna syarat ni, contoh saya kata. Setiap kali saya pergi sekolah, betul saya berhenti. Berhenti cakap, boleh faham tak?
Setiap kali saya pergi sekolah, lepas tu saya berhenti cakap. Tergantung tak cakap saya? Ibu saya kata, setiap kali saya pergi sekolah, ha, ibu ibu kata tergantung ya, tergantung, tergantung. Tergantung. Patutnya dia tak ada jawapan. Ya, kenapa? Mesti ada jawab dia. Jadi kulama ni kita panggil zaraf zaman tapi dengan makna syarat. Dengan makna syarat. Maksudnya dia mesti ada jawab dia. Mesti ada satu fi'il jadi jawab dia. Okey? Jadi kulama setiap kali kulama ulqiya fiha. Okey, ulqiya. So nanti kita bincang kulama tu lah. Tengok ulqiya. Ulqiya daripada ulqiya ni fi'il majhul. Fi'il madhinya ma'ruf alqa. Fi'il madhi ma'ruf alqa af'ala. Bab if'al. Alqa mudhari'nya yulqi. Kita dah belajar ayat sebelum ni kan? Yang kita belajar dalam ulqu tu. Ini ulqiya pula. Ilqa'an fahuwa mulqin. Kita dah belajar sebelum ni, kita laju saja. Fi'il madhi majhul ulqiya. Jadi fi'il madhi majhul ulqiya. Mesti terjemahnya dicampak. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali ulqiya dicampak. Betul tak terjemahnya mesti ada di? Cuba tengok terjemah yang boya. Apa dia terjemah ulqiya? Mesti dimulakan dengan di. Mesti wajib. Kerana ini adalah fi'il madhi majhul. Dilempar. Nampak? Mesti ada dimulakan dengan di. Dilempar, dicampak. Nampak ibu ayah ya? Dicampak, dilempar. Yang penting mesti mula dengan di kerana ini adalah fi'il madhi majhul. Ulqiya. Okey, jadi kullama ulqiya, setiap kali dicampak. Ibu ayah, setiap fi'il mesti ada apa? Setiap fi'il mesti ada apa? Fi'il ma'ruf. Kalau fi'il madhi ma'ruf mesti ada fa'il, betul Ibu Khairiyah. Setiap fi'il madhi ma'ruf mesti ada fa'il. Sekarang ni ulqiya, fi'il madhi ma'ruf ke fi'il madhi majhul ibu ayah? Sekarang ni ulqiya, fi'il madhi ma'ruf ke fi'il madhi majhul? Fi'il madhi majhul. Jadi bila fi'il madhi majhul ibu ayah, dia mesti ada apa? Ada fa'il ke? Mesti ada naib fa'il. Betul ibu. Kalau dia fi'il madhi majhul mesti ada naib fa'il. Jadi sekarang ni apa yang dicampak? Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dicampak, cuba ibu tengok. Apa yang dicampak? Faujun, satu golongan. Betul tak? Faujun tu satu golongan. Sesuai tak yang dicampak tu satu golongan, satu kumpulan? Sesuai tak? Faujun terjemahnya satu golongan ataupun satu kumpulan. Jadi sesuai tak? Dicampak satu kumpulan. Sesuai kan? Setiap kali dicampak satu kumpulan. Maka ibu ayah faujun tu sesuai tak jadi naib fa'il? Sesuai. Jadi faujun tu muzakkar ke muannas ibu ayah? Faujun itu muzakkar ke muannas? Faujun muzakkar ke muannas? Kalimah faujun muzakkar, betul ibu. Ibu Ustazah. Faujun muzakkar. Maka ulqiya juga digunakan fi'il madhi majhul yang muzakkar. Ulqiya fiha faujun, maka faujun tu naib fa'il muzakkar. Maka fi'il majhul dia pun kena ikut muzakkar. Kita tak sebut ulqiyat, kita sebut ulqiya. Kenapa? Kerana naib fa'ilnya majhul, naib fa'ilnya muzakkar. Jelas tak ibu ayah sekarang ni? Jadi ulqiya fi'il madhi majhul, fi'il madhi majhul mesti ada naib fa'il. Mana naib fa'il dia? Naib fa'ilnya menangkau fiha faujun. Faujun tu naib fa'il. Bukan fiha. Fiha tu jamak majrur. Boleh ibu ayah insya-Allah? Okey, faujun jadi naib fa'il dia. Tengok pula pada fiha. Fiha adalah gabungan fi dengan hiya. Fi dengan hiya. Fi ni huruf apa ibu ayah? Fi ni huruf jar. Hiya ketika mana dia hiya, dia dhamir munfasil. Tapi bila digabungkan fiha, hiya akan jadi ha. Okey. Macam mana kita tengok? Boleh tengok sini ya. Nampak tak? Kotak nombor 4. Kotak nombor 4 hiya kan? Huwa, huma, hum. Hiya kotak nombor 4. Hiya. Ingat ya, kotak nombor 4 hiya. Bagaimana kita menggabungkan kalimah-kalimah sebelumnya? Kalau digabungkan. Okey.
Tengok kotak nombor 4. Rumahnya. Baituhu, baituhuma, baituhum. Rumahnya seorang perempuan jadi baituha. Asalnya baitu digabungkan dengan hiya, hiya jadi ha alif. Baituha. Macam tu. Sama lah juga ibu ayah macam ni. Asalnya fi digabungkan dengan hiya, hiya jadi ha. Fiha. Cuma ha ni sekarang ni apa kedudukan dia ibu ayah? I'rabnya apa? Rafa' ke nasab ke jar ha ni? Ha ni rafa' ke nasab ke jar? Kedudukan dia. I'rab apa dia? Ha ni. Jar, betul ibu. Maka ni kita panggil dhamir apa? Dhamir majrur muttasil ibu ayah. Kita panggil dia dhamir majrur muttasil. Dan ibu ayah kena ingat dhamir majrur hanya ada muttasil saja. Okey. Jelas ibu ayah ya? Kullama ulqiya fiha faujun. Okey. Setiap kali dijampak padanya satu kumpulan, kemudian datang sa'alahum khazanatuha, akan bertanyalah segala khazanahnya. Jadi nampak tak, akan bertanya ni jadi jawapan kepada kullama tu. Saya ulang balik. Setiap kali dicampakkan satu golongan dalam neraka, lepas tu kita diam. Faham ke tak faham ibu ayah? Boleh faham tak ayat tu? Setiap kali dicampak satu golongan dalam neraka, kemudian kita diam, tak cakap apa. Boleh faham tak? Tergantung kan? Betul ibu, tergantung kan? Tergantung, itu bahasanya, tergantung. Okey, jadi kalau diteruskan, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Maka bertanyalah penghuni neraka, iaitu malaikat yang jaga neraka, dekat dunia dulu tak ada ke datang pemberi peringatan? Ibu dengar ya? Dengar tak? Tadi tu dia terputus. Dengar tak suara saya ibu ya? Dengar ya? Okey, tadi tu dia terputus. Yang lain putus. Okey, tergantung tak? Bila dah disambung sa'alahum khazanatuha, tergantung lagi tak ibu? Dah tak tergantung kan? Dah tak tergantung dah. Maka sa'alahum itu dah jadi jawab kepada kullama tadi. Itu jadi jawab dia. Jawab kepada syarat kullama tadi. Dia ada perbahasan yang dalam lagi, detail lagi, tapi tak sesuai kita bincangkan secara umum macam ni. Itu kalau ibu-ibu dah belajar tinggi-tinggi, baru sesuai kita bincangkan. Kenapa kullama tu jadi zaraf zaman dan sebagainya, itu perbahasan yang agak tinggi. Tak sesuai untuk asas macam ni. Boleh ibu ayah semua insyaAllah ya? Tak apa ya? Yang ibu ayah kena tahu sekarang ni semuanya adalah kullama tu ada makna syarat. Maka dia ada jawab dia. Mana jawab dia? Sa'ala ni jawab dia. Okey. Terus tengok pada sa'ala. Ibu ayah sa'ala yas'alu su'alan fahuwa sa'ilun. Jadi ibu ayah sa'ala ni sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sa'ala sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Mujarrad, betul, sulasi mujarrad. Ulang lagi ibu, kita bantu ibu-ibu yang baru belajar. Apa dia makna mujarrad ibu ayah? Ada ibu-ibu yang baru belajar ramai juga ni. Apa dia makna mujarrad? Kita kongsi sama-sama ibu ayah ya. Kita ulang balik tak apa, kita ulang balik banyak-banyak kali tak apa. Bantu ibu-ibu yang baru belajar. Betul ibu Khairiyah, 3 huruf semata-mata. Nampak tak? Sin, hamzah, lam. 3 huruf je. Sin, hamzah, lam. Maka kita panggil sulasi mujarrad. Okey. Ibu ayah, dia sahih ke mu'tal? Sahih ke mu'tal? Ibu-ibu yang baru belajar tak tahu sahih tu apa, mu'tal tu apa, tak apa. Ibu-ibu akan belajar nanti. Bagi ibu-ibu yang dah belajar lama sikit ni jawab. Sahih. Okey, sahih maksudnya ibu ayah tidak ada huruf alif wawiyah. Nampak tak? Sin, hamzah, lam. Hamzah bukan alif. Sin, hamzah, lam tidak ada huruf alif, waw ataupun ya dalam kalimah ni. Jadi sahih bagian apa ni ibu ayah? Jenis apa ni? Sa'ala sahih jenis apa? Ada hamzah tu. Ada hamzah ibu. Jenis apa? Kalau sahih ada hamzah. Ingat tak? Betul ibu Saidah, bagus. Mahmuz. Mahmuz maksudnya yang ada hamzah, mahmuz. Ini mahmuz fa ke, mahmuz ain ke, mahmuz lam. Fa'ala. Mahmuz fa ke, mahmuz ain ke, mahmuz lam. Mahmuz
Ain, betul Ibu Azizah. Mahmuz, Ain, Masya Allah, tabarakallah. Bagus semua, Alhamdulillah. Okey. Jadi Ibu ya, Sa'ala mesti ada fa'il. Cuba tengok ayat tu, agak-agak mana yang sesuai untuk bertanya. Siapa yang bertanya tu? Cuba tengok dalam terjemah Ibu ya. Mana yang sesuai untuk sa'ala? Mana fa'il sesuai? Ha. Kalimah mana sesuai? Fa'il masih selepas dia ya, bukan sebelum. Fa'il masih selepas. Kita habis dalam pukul 3.55 Ibu, 3.55. Ibu apa eh? Dalam pukul 3.55 Ibu ya, kita lewat tadi 10 minit. Mana sesuai untuk jadi fa'il dia? Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Selepas itu mana sesuai? Siapa yang bertanya pada mereka? Mesti ibu takut nak kata pasal apa? Pasal khazanah. Betul Ustazah, khazanah. Ibu kadang takut nak sebut pasal apa? Khazanah tu ada tamal tutah. Kan? Nampak macam mu'annas. Fa'il ni macam mu'annas tapi fi'il muzakkar macam mana? Okey, yang kita bincang sekejap lagi. Ibu ayat sa'alahum khazanatuha, sa'ala fi'il madhi, mana fa'ilnya? Khazanatu. Khazanatu. Bukan khazanah saja Ibu ya. Khazanatu. Masuk tak sekali. Macam tu. Khazanatu. Macam tu ya. Betul Ustaz, macam mana khazanatu tu? Ibu tengok saya terangkan ni. Ibu-ibu ya, sekadar saya nak kongsi Ibu ya, sebenarnya untuk nota ni boleh ringkas, saya ambil masa Ibu ya. Saya dah korbankan banyak masa saya untuk beli barang ke, untuk ke kedai ke, untuk apa-apa banyak benda yang saya tangguhkan semata-mata nak buat nota yang memudahkan Ibu ayah semua. Saya tak mintakan pujian ke, tak mintakan ibu-ibu menghargai, bukan. Saya minta ibu-ibu kesungguhan saja. Boleh Ibu ayah, saya minta ibu-ibu punya kesungguhan saja. Sementara saya masih ada kat dunia ni, saya masih hidup, saya nak habiskan hayat saya dengan mengajar bahasa Arab, bantu ibu-ibu yang faham Quran. Jadi Ibu ayah, bila saya buat macam ni, walaupun ada nota, ibu tetap salin Ibu ayahnya, tetap salin, tetap apa sajalah yang boleh Ibu ayah dapat manfaat. Boleh insya-Allah, pasal saya rasa macam saya dah bagi hidup saya ni pada ibu-ibu semua. Banyak masa saya untuk ibu-ibu yang belajar. Jadi ibu-ibu, saya harap sangat ibu-ibu betul-betul sungguh-sungguh belajar sampai, dan saya yakin ibu-ibu semua boleh faham Quran. Boleh sangat faham Quran, boleh faham bahasa Arab. Saya yakin sangat. Dah terbukti Ibu ayah, ibu-ibu boleh faham. InsyaAllah Ibu ayah sungguh-sungguh je insya-Allah ya. Ibu-ibu semua sungguh-sungguh. Okey. Dalam bahasa Arab kita ada khazana yahzunu. Ibu ayah, khazana yahzunu khaznan fahuwa khazin. Ini sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad sahih. Bab fa'ala yaf'ulu. Bab fa'ala yaf'ulu. Masdarnya khaznan. Kita dah belajar hari itu. Cuma isim fa'ilnya khazinun. Isim fa'ilnya khazinun. Khazinun. Jamak pada khazin adalah khazanah. Jamak pada khazinun adalah khazanah. Ibu ayah ingat tak kita ada belajar hari itu dalam asal perkataan bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ada salah seorang ibu ayah tanya pasal khazanah. Ingat tak? Itu saya ada terangkan hari itu kan. Kalau khazanah itu masdar dia. Khazanah bukan masdar. Masdar pun boleh juga. Kalau khazanah maksudnya simpanan. Tapi kalau khazanah ni jamak pada khazin. Orang yang ada, orang yang menyimpan ataupun orang yang ada dalam. Jadi khazin orang yang menyimpan ataupun orang yang ada di dalam. Khazanah maksudnya orang yang ada dalam neraka ataupun penghuni neraka. Ibu ayah, penghuni neraka dalam ayat ni siapa? Orang kafir ke? Dalam ayat ni bertanya pada mereka oleh penghuni neraka itu siapa dalam ayat ni? Kita ulang balik, kita minta tafsir dulu. Khazanah ni siapa? Para penghuni neraka siapa? Kita masukkan para malaikat yang jaga neraka. Para malaikat yang jaga neraka. Maksudnya pada malaikat jaga neraka ya. Jadi Bu, kalimah khazanah ni berangkal ke tak berangkal? Kalimah khazanah ni sekarang ni jamak taksir tapi untuk benda berangkal ke tak berangkal? Ibu ya. Untuk aqil, betul Ustazah. Khazanah adalah jamak taksir untuk benda yang berangkal. Malaikat kan berangkal, cuma malaikat tak ada nafsu. Jadi Ibu ya, bila jamak taksir untuk yang berangkal, maka dia boleh jadi muzakkar, boleh jadi muannas.
Boleh jadi muzakkar, boleh jadi muannas. Sekarang ni bila saya kata dia boleh jadi muzakkar, boleh jadi muannas, ibu yang nampak tak kenapa fi'ilnya sa'ala? Jelas tak sekarang kenapa fi'ilnya sa'ala muzakkar? Kerana fa'ilnya khazanah ini boleh muzakkar, boleh muannas. Siapa dah faham sekarang? Komen, faham ataupun tak faham. Saya ulang balik ibu ya. Sa'alahum khazanatuha. Kenapa sa'ala itu muzakkar? Kita dah belajar. Kalau fa'il muzakkar, fi'il muzakkar. Kalau fa'il mu'annas, fi'il mu'annas. Sekarang ni fi'ilnya muzakkar. Bermakna fa'ilnya mesti muzakkar. Kita cari fa'ilnya khazanah. Ustaz, khazanah kan ada tamar butah Ustaz. Kan mu'annas ni? Kena ingat. Tahu, khazanah ni boya jamak taksir. Jamak taksir untuk benda yang berakal. Maka jamak taksir untuk benda berakal, maka dia boleh kira muzakkar, boleh kira muannas. Sekarang faham tak ibu ya? Kenapa sa'ala itu muzakkar? Kerana khazanah ini boleh dikira muzakkar. Alhamdulillah, faham ibu Aisyah, masya-Allah, tabarakallah, faham ya? Alhamdulillah. Okey. Ada tak ibu ya, sebelum saya terangkan khazanah ini dikira muzakkar, ada tak tadi ibu ya pening kepala? Sa'ala fi'il dan ibu ya tak jumpa fa'ilnya. Walaupun nampak macam sesuai khazanah tu, tapi ada tamal butah ibu yang jadi was-was. Khazanah ada tamal butah, boleh ke jadi fa'il pada sa'ala? Ada tak yang macam tu tadi? Ataupun memang tak tahu? Ada yang macam tu ibu yang tadi ada kan? Jadi sekarang ni jelas ya, insya-Allah. Sekarang ni jelas kenapa sa'ala tadi muzakkar? Kerana fa'ilnya muzakkar. Ustaz, fa'ilnya khazanah ada tamal butah. Ya, tapi dia jamak taksir. Jamak taksir kepada benda yang berakal. Bila dia jamak taksir kepada benda berakal, maka fi'il sebelumnya pun boleh dikira, maka dia boleh dikira muzakkar ataupun muannas. Maka sa'ala tu fi'ilnya muzakkar kerana fa'ilnya ni boleh dikira muzakkar juga. Macam tu, alhamdulillah. Bagi ibu boyah yang baru belajar, yang tak faham apa benda lah ustaz ni jamak taksir semua ni, peninglah kepala saya kerana ibu-ibu belum ada asas lagi. Ibu-ibu kena ikuti pengajian yang asas tu. Yang saya buat mustawah 1 semua tu kena ikutilah. InsyaAllah ya. Nanti bila ada edan, nanti ikuti sekali insyaAllah. Betul Ibu Asimah, walaupun ada tamar butah tetap muzakkar. Ibu ya, tak semestinya kalimah ada tamar butah dia muannas ya, tengok pada keadaan. Contoh nama orang Hamzah. Ada tak? Hamzah, ha pedas, mim, zai, tamar butah. Hamzah. Tapi itu nama lelaki. Talhah, nama lelaki. Macam itulah. InsyaAllah Ibu ya. Okey. Kenapa saya rasa dia macam? Patutlah bilik ni gelap, tak buka lampu dari tadi. Patutlah suram aja sekejap ya. Barulah berseri sikit. Allah, tadi gelap aja. Okey, jelas. Dah nak habis kelas baru buka lampu. Tadi tak perasan. Okey. Kemudian alam ya'tikum nazir. Khazanatuha ni, khazanah digabungkan dengan hiya. Hiya ni apa? Jahannam tadi. Khazanatun digabungkan dengan hiya, jadi khazanatuha. Kenapa khazanatu ibu ya? Kenapa dia rafa'? Ulang balik. Kenapa dia rafa'? Kenapa baca khazanatu? Kenapa tak baca khazanata ke, khazanati ke? Kenapa baca khazanatu? Betul Ibu Marusah, fa'il kepada sa'ala. Betul, masya-Allah, tabarakallah. Lah, alam ya'tikum nazir. Alam ya'tikum nazir ibu ya. Alam. Fa'il betul ya. Jadi ibu ya, Hamzah itu Hamzah itu soalan, Hamzah istifham ya. Hamzah istifham. Lam tu nafiyah. Hamzah tu Hamzah istifham. Saya tak tulis kat sini. Tahu sendirilah ya. Hamzah tu Hamzah istifham, lam tu lam nafiyah. Ibu ya ada buku mustawah 1, buka nota 26 ibu ya. Okey, siapa yang tak ada mustawah 1, buku nota mustawah 1, nanti saya bagi dalam grup. Ibu boya boleh download dan print warna. Download dan print warna, insya-Allah. Okey. Nampak tak? Sini lam. Cuma dalam nota 26 ni, mustawah 1, saya tak ajar lagi kalau huruf akhirnya ada huruf illah, huruf alif wawiyah. Okey, tapi yang penting boleh tengok. Kalau lam dia akan menjazamkan fi'il mudhari' yang kotak warna kuning ni semua, kotak warna kuning. Okey. Semua fi'il mudhari' yang tak ada tambahan huruf di belakang ni. Tak ada tambah apa-apa kat belakang.
Dan hujungnya bukan huruf alif waw ya, hujungnya bukan huruf alif waw ya, hujungnya lam. Ini. Tapi kalau ya'ti tadi ada tak huruf ya'ti tadi ada tak huruf alif waw ya? Sekejap ya. Ibu ada tengok pada ya'ti alam apa ni? Ata ya'ti ada tak huruf ya sini? Ada kan huruf ya kan? Biar ada huruf ya ibu ya. Biar ada huruf ya macam ni kita tak matikan sampai pasal dia dah memang mati dah. Kita buang terus. Kita buang terus. Asalnya ya'ti macam ni. Lam digabungkan dengan ya'ti, maka dibuang huruf ya jadi ya'ti saja. Alam ya'tikum. Kenapa ti ni pendek? Asalnya ada ya. Asalnya ada ya, ya'ti. Tapi kerana lam ini menjazamkan, lam ini menyebabkan huruf akhir jadi i'rab jazam. Siapa tak faham tak apa, dengar saja dulu. Maka kalau huruf akhir ni alif waw ya, kita buang hurufnya. Maka mana pergi huruf ya ni ibu ya? Ya'ti mana pergi huruf ya? Apa istilahnya kita buat? Apa istilahnya? Apa dia buang dalam bahasa Arab? Istilahnya kita panggil apa? Kita saya nak ibu tulis. Betul akhi Arash, ibu Khairi, hazaf. Bukan jazam ibu bukan itu i'rab dia jazam, tapi istilahnya kita hazafkan. Kita hazaf. Hazaf huruf illa. Okey, itu jadi lam ya'ti. Okey. Tengok pula kalimah ya'ti itu sini. Ya'ti ni adalah daripada ata ya'ti. Ata ya'ti. Okey. Ata ya'ti masdarnya atian, isim fa'ilnya atin. Isim fa'ilnya atin. Okey. Jadi ibu ya, ata ya'ti apa terjemahnya? Ata ya'ti maksudnya datang. Ata ya'ti maksudnya datang. Ibu ya biasa tak dengar kalimah ataina dalam Quran? Wa laqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Okay. Itu kalau ataina, tengok. Kalau saya bagi ataina, ataina ibu ya ada tak? Dua harakat. Ni dua harakat kan? Ata sama tak dengan macam ni? Ata dengan ata sama ke tidak? Tengok tu betul. Sama ke tidak ibu ya? Ini ata, ini ata, tak sama ibu ayah ya? Betul, tak sama. Ini ada alif. Hamzah alif, ini hamzah saja. Ata, ini ataina kotak 14. Ata maksudnya mendatangkan. Kalau ataina kami telah mendatangkan. Walaqad ataina, sesungguhnya kami telah memberikan, mendatangkan. Tapi kalau ata saja datang. Ata saja datang. Beza ya, ata datang, ata mendatangkan. Ata begini, ibu tengok skrin, ata mudhari'nya ya'ti. Ata mudhari'nya ya'ti. Fi'il di sulasi ata ya'ti. Tapi kalau ata mudhari'nya yu'ti. Yu'ti. Okey? Bezanya. Bezanya macam tu ibu ayahnya. Fi'il ata tu okey. Ibu Aziza, ata ni fi'il mu'tal lah. Ada huruf ilah kan? Ini fi'il mu'tal ibu Aziza ya. Fi'il mu'tal. Bagus ibu. Fi'il mu'tal. Ini pun mu'tal juga. Ata ni mu'tal ya'ti. Yang jelas ya. Apa maksudnya ibu ayah? Ata datang. Kalau ata mendatangkan. Kalau ata mudhari'nya ya'ti macam ni, ya'ti. Kalau ata mudhari'nya yu'ti baris depan, yu'ti af'ala yuf'ilu. Okey. Jadi alam ya'ti, tidakkah datang kum kamu semua. Ibu ayah ya'ti, lam ya'ti, fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Apa yang tak datang tu. Tidakkah datang kum kepada kamu, apa yang tak datang kepada kamu tu? Agak-agak. Mana fa'ilnya? Nazirun belakangnya. Nazirun. Kenapa nazirun dibaca rafa'? Kerana fa'il daripada lam ya'ti. Ibu ya, lam ya'ti ni fi'il kan? Fi'il mudhari'. Cuma ada lam. Fi'il mudhari' cuma dia ada lam nafiyah. Maka fi'il mudhari', fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Nazirun fa'ilnya. Jadi kum jadi apa? Ibu ya. Ulang balik ibu ya. Lam ya'ti fi'il dah ada fa'il. Bermakna kum akan jadi apa ibu ayah? Kum, saya tak tulis kat sini. Lah sikit lagi. Kum jadi apa?
maf'ul bihi. Maf'ul bihi ya, maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi apa i'rabnya ibu ya? I'rab maf'ul bihi apa? Rafa ke nasab ke jazam? Jar, nasab. Maka alam ya'tikum apa nama dhamir tu? Kum tu apa nama dhamir tu ibu ya? Dhamir majrur ke, dhamir marfu' ke, dhamir mansub? Lam ya'tikum. Kum tu dhamir apa? Betul, dhamir mansub muttasil ke munfasil? Dia bukan bergabung dengan kum, dengan ya'ti. Dhamir mansub muttasil. Bagus ibu-ibu semua ya, masya-Allah. Ibu yang minta maaf, hari ni kita lewat sikit. Tadi ada masalah tadi, saya tak faham masalah ni tadi, baru faham. Jadi harap ibu yang tak rasa kelewatan sangat ya. Sampai 3.55 ni tak apa ya, insya-Allah ya. Jadi ibu yang untuk ayat 8 dapat manfaat tak ayat 8 ni? Banyak tak ibu yang dapat manfaat benda baru, terutama pada PL muqarabah tadi. PL muqarabah tu penting ibu yang tahu. Banyak ya, alhamdulillah ustazah ya, masya-Allah tabarakallah. Ingat ya, PL muqarabah, ibu-ibu ya. Banyak pelajaran pada hari ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala yang buka kefahaman kita. Kebetulan masa saya terangkan itu, Allah Ta'ala yang masukkan ilham pada saya untuk saya terangkan kepada ibu. Bukan pasal kita pandai, kita tak pandai pun. Tapi Allah Ta'ala nak bagi ibu-ibu yang faham Quran. Maka Allah Ta'ala bagi peluang ibu yang belajar. Dan Allah Ta'ala juga lah yang melancarkan lidah saya untuk cakap. Ibu yang Allah Ta'ala juga lah yang membenarkan akal kita untuk terima pelajaran. Alhamdulillah ibu ayah, syukur sangat-sangat ya, syukur sangat-sangat. Jadi ibu ayah tolong sangat-sangat ibu ayah. Saya minta ibu ayah tolong sangat-sangat jaga selawat kita banyak-banyak. Hari-hari banyak keselawat. Kita dah akhir zaman. Banyak keselawat ibu ayah tolong. Kemudian ibu ayah tolong istiqamah baca 10 ayat awal surah Kahfi dan 10 ayat akhir. Tolong istiqamah. Tolong istiqamah solat fardu awal waktu. Tolong istiqamah ibu ayah jaga tahajud. Tolong semua istiqamah. Saya dekat untuk diri saya dan untuk ibu-ibu semua, insya-Allah ya. Istiqamah. Dan bila kita buat amal, jangan sesekali kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita buat amal untuk dapat redha Allah. Jangan sesekali kita berasa kita buat amal, kita rasa kita soleh, kita takwa, kita wara'. Tak ada. Kita dapat buat amal itu semua adalah Allah Ta'ala kasihan kepada kita. Itu saja. Allah Ta'ala nak bagi peluang pada kita buat amal. Buat bekal sebelum kita mati nanti, insya-Allah. Ke kanan sikit. Macam ni. Okey. Macam tu boleh ya ibu ya. Okey. Sekarang itulah ibu ayah, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.